Pada malam ini kita akan memperkatakan satu tajuk yang sering kali kita dengar, yang selalu kita dengar daripada corong-corong radio, daripada televisyen, daripada Facebook, daripada YouTube, ceramah-ceramah masjid surau yang biasa kita dengar. Dan ianya merupakan ulang kaji. Dalam pada itu ia sangat-sangat mencabar kita. Walaupun sering kali diperkatakan, ia sangat-sangat mencabar kita. Mencabar ni dalam arti kata boleh ke buat? Ke labutnya? Macam tu. Ya ke ni? Gitulah. Tajuknya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuknya ialah bersedekah ataupun infak fi sabilillah ataupun ganjaran sedekah. Ganjaran kepada siapa yang sanggup infak fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama semua mengikhlaskan niat kita, insya-Allah. Pertamanya, infak fi sabilillah ini maknanya berkorban pada jalan Allah. Mana termasuklah di dalamnya bersedekah. Mengikut pengertian syariat ialah berbelanja. Berbelanja apa yang ada ke suatu jalan. Jalan yang dimaksudkan itu ialah jalan mencari redha Allah. Itu namanya infak fi sabilillah. Atau berkorban apa yang ada. Berkorban apa yang ada, sama ada berbentuk harta. Harta ni bukan duit, harta lain. Wang ringgit, tenaga, masa, fikiran, hatta nyawa sekalipun. Nyawa pun dianggap infak fi sabilillah. Sekalipun nyawa tadilah semata-mata untuk mencari redha Allah. Jadi bab infak fi sabilillah atau sedekah ni sebenarnya sangat luar biasa. Antara amalan yang paling luar biasa ini adalah infak fi sabilillah atau sedekah. Berkorban atau berbelanja pada jalan Allah itu artinya bila kita berkorban, bila kita berbelanja, bila kita bersedekah, artinya terpaksa kita kurangkan harta. Harta yang banyak sekian-sekian yang ada dah kurang. Susutkan harta, kurang wang ringgit, kurang masa. Dah kita banyak tolong orang, di tempat lain lebih banyak. Kurang masa untuk dirinya berehat. Atau bagi setengah keadaan orang tu langsung tidak rehat istilahnya. Kurang dapat kasih sayang atau langsung tidak dapat kasih sayang. Ni macam mana? Ini ibaratnya orang yang berpoligami, kurang dapat kasih sayang. Isteri ada 4 orang. Isteri yang pertama biasanya lebih tua sedikit, kurang kasih sayang, boleh jadi. Ataupun langsung tidak dapat kasih sayang. Dia sanggup apa dia? Sanggup berkorban perasaan. Ini juga termasuk apa? Berkorban pada jalan Allah. Kadang-kadang tak dapat bermanja dengan isteri-isteri. Orang yang ramai isteri. Kemudian dalam jamaah dia berjuang. Jadi dia sedikit masa untuk isteri-isterinya dan anak-anaknya juga. Ini juga termasuk apa? Berkorban pada jalan Allah. Luas makna pengertian tadi. Rumah yang besar jadi kecil. Rumahnya jadi tumpangan. Rumahnya jadi singgahan. Atau setengah orang tu langsung tak ada rumah. Semua ni untuk fi sabilillah berlaku. Ada yang sampai tahap itu. Soal melampau tak melampau, soal biar betul, kalau nak sedekah patut-patut, nanti kita canaikan perkara ni, insya-Allah sekiranya cukup masa. Kalau orang tu patut dapat kasih sayang, dah tak dapat lagi. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri, suami, ibu, ayah, saudara mara, sahabat handai. Ini dalam konteks infak fi sabilillah dalam keadaan yang global. Bagi yang tidak global tu kita faham macam mana? Kita sedekah sikit-sikit kalau kita mampu, kan? Jadi kita tak nampaklah tinggalkan isteri lebih kepada tempat lain tu dianggap juga sebagai sedekah kita. Tinggalkan jawatan, kedudukan, negeri, menara gading, segala-galanya. Kalau dia dapat itu pula, dapat kerja, dapat harta, dapat duit, dapat jawatan,
semuanya tadi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara lain. Ini kita ambil yang realiti lah, yang realiti. Jadi di antara jenis-jenis sedekah ni, kalau kita pergi kepada sedekah pula, memberi sesuatu ni kepada orang lain, pahala dia besar, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu dengan makna tidak sempurna. Iman kamu tidak sempurna. Sehingga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jika kamu sayang orang lain, sesama Islam yang sekian banyak orang Islam ni keliling kelalang kita ni, kita nak tolong mereka, nak beri perhatian kepada mereka. Kalau tidak boleh, apa yang kita boleh? Kita boleh dengan bacaan Quran, dengan Fatihah, dengan ikhlas, buat setakat yang mampu. Jadi jenis sedekah tu antaranya ialah senyum. Jadi barang siapa yang susah senyum, nanti di hari akhirat dia akan menyesal. Sebab itu di sana disebutkan hari penyesalan. Benar-benar menyesal. Hari penyesalan. Jadi senyum pun sedekah, bagi tenaga, tolong sana, tolong sini, tolong kawan, tolong di mana saja, kenduri kendara di masjid apa pun, itu juga dianggap sedekah. Beri salam, assalamualaikum juga sedekah. Beri barang kita, beri buah kita, makanan. Itu yang sekarang ni meriah. Meriah ni yang kita buat sekarang ni meriah, terutamanya di negara kita Malaysia ni. Sebab apa? Dengan kita banyakkan sedekah ni, mengundang rahmat, menolak bala ni. Duit lagi, ilmu lagi, panggil tetamu bagi makan, saja-saja bagi makan orang yang memerlukan, buat baik dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak. Semua itu dianggap sedekah yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Jadi bersempena dengan COVID-19 ni, dengan apa yang diistilahkan sebagai sekarang ni PKP, nak dilanjutkan lagi. Ingatkan dah merancanglah sekian-sekian, nak lanjutkan lagi perintah kawalan pergerakan ini. Maka kalau kita dah benar-benar faham, dah benar-benar mengerti, kita terimalah. Terpaksa dan tak terpaksa. Kalau yang faham betul, teredalah. Bermakna ni bulan PKP ni, masa sedang PKP ni, Allah memberi peluang kepada orang-orang kaya, orang yang senang, orang yang dimurahkan rezeki, orang yang lebih harta bendanya, untuk dia buat tebusan dosa istilahnya. Sebab apa tebusan dosa? Sebab kita semua kena merasakan bahawa kita ini banyak dosa. Jadi orang-orang kaya yang dilebihkan rezeki inilah masanya, sebelum terlambat. Sebelum terlambat nak menolong. 3 golongan. Yang pertama, termasuk golongan yang pertama ni apa dia? Golongan yang tak ada kerja, yang diberhentikan kerja, dan juga fakir miskin, orang yang dah susah ni. Sampai pergi dekat kawasan tong sampah, kawasan sampah-sampah ni, anak letak kat motor, dia pergi cari. Itu mujur ada motor, yang bersikal cara bersikal, jalan kaki cara jalan kaki. Ramai sebenarnya orang susah ni di Malaysia ni. Maknya cari makanan. Allahu Akbar. Yang keduanya golongan. Siapa? Golongan yang peniaga-peniaga yang terjejas pendapatan, yang buka restoran terpaksa tutup. Ramai yang mengeluh. Ramai, walaupun mengeluh tu memanglah tak bagus. Kita pun bising dengan pihak kerajaan, pihak sana, pihak sini, tak puas hati, janji begitu, jadi macam ni. Ramai orang begitu. Tapi apa pun itulah suatu perkara yang saya bagi tahu baik. Walaupun kita tidak mampu, hakikatnya baik. Kenapa gamaknya? Nanti kita syarahkan. Antaranya lain apa, inilah masanya nak beri. Nasib baiklah bagi COVID-19 ini, masih lagi boleh duduk rumah, boleh lagi makan, boleh begitu begini. Kamu dengan dosa-dosa kamu nanti, kalau di kuarantin, ditahan, dah kawalan pergerakan langsung mengikut direct dengan SOP ketuhanan di padang mahsyar, lagi nak buat apa? Masa tu adakah kita nak bertaubat masa tu? Jadi orang yang paling baik, paling beriman, paling bertakwa di padang mahsyar, di alam barzah, tak mahunya dah. Jadi ini masanya untuk orang-orang yang kaya membantu. Golongan yang ketiga yang terakhir,
kita ingat orang kaya, orang yang meniaga tadi semuanya senang belaka. Tak, bukan semua senang. Nampak dia meniaga tapi kadang-kadang susah. Akibatnya sewa rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar. Masa meniaga untung semua dibelinya. Secara kredit, secara berhutang. Lepas tu banyak hutang. Bila dah dapat ujian, Yang ketiga ni golongan ustaz-ustaz ni, golongan pendakwah-pendakwah. Golongan macam saya ke macam sesiapa saja yang diuji. Yang diuji ni apa? Mereka tak dapat ceramah kuliah subuh, dah tak ada kuliah maghrib, dah tak ada, setengah keadaan, setengah tempat langsung tak ada apa pun. Dulu kononnya sibuk dengan dunia dakwahnya. Lah ni tak ada apa pun, tak boleh dakwah dah. Seolah-olah Tuhan suruh dakwah diri sendiri dengan keluarga je. Begitulah agamanya. Jadi mereka-mereka ni tak ada tempat nak ceramah. Jadi sebelum saya menceritakan satu ni, saya nak ceritakan tentang Ustaz Abid Liu. Mungkin ramai dah tahu kan, bagaimana seorang hamba Allah ini yang begitu dermawan, menolong ramai masyarakat Islam. Jadi ramai orang yang dengki, ramai orang yang jealous, ramai orang yang cemburu. Yang suka tu ramai lah. Ini yang cemburu, yang dengki ni. Dia nak buat baik pun kadang payah juga, dapat teruji. Tapi cerita ni, sebab tajuk ni infak fi sabilillah, nak cerita dia ni yang kata mencabar kita ni. Dia satu ketika dia nak pergi dakwah. Ini biasa berlakulah pada ustaz-ustazah ni, yang berceramah ni. Bukan sentiasa ada duit. Jadi bila dia nak pergi ceramah, dia ada RM40. Kemudian dia masuk dalam 2 tabung 20-20. Dia yakin dengan ni lah, dengan hadis ni apa dia. Ni saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu iza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Saya ambil yang hujung tu. Wa iza arada an ya'mal hasanah falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Fa'in amiliha, sekiranya dia beramal, sekiranya dia bersedekah, faktubuha lahu bi'ashri amsalihha, maka Allah balas di dunia. Allah balas di dunia. Yang di akhirat lain cerita, balas di dunia 10 kali balasan. Ila 700 sehingga 700 kali ganda daripada apa yang kita sedekahkan. Jadi Ustaz Abid Liu telah mempraktikkan hadis kursi ini. Di mana dia bagi 40, masa balik dia dapat RM400. Jadi 400, kemudian dia buat lagi daripada 400 tu dia derma semua 400 tu, dia dapat 4,000. 400 kali 10. Dan sekali-sekala ada jugalah saya cuba buat macam ni lah, tapi ternyata benarlah, bukanlah sekali, tapi daripada sedikit tu memanglah dibuktikan. Jadi biasanya duit ni kalau dah 4,000 nak sedekah 4,000, kalau 4,000 kali 10 dapat apa? 400 rupiah. Betul. Kalau tak dapat, kita selalu begitulah. Iman kita ni kalau tak dapat. Nak kata macam mana? Tapi ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang sedekah 10 dapat 100. Jadi ini yang kata mencabar ni. Kita kena buat dah. Ramai orang dapat sungguh-sungguh. Kadang-kadang dia sanggup bagi 10,000, 100,000. Tolong sungguh, dia dapat. Jadi Ustaz Abid Liu ni dia bagi 400, dapat 40,000, tiba-tiba tak dapat. Dia kata, tak dapat. Dah sebulan ni dah tak dapat 400, nak dapat 40,000. Tapi akhirnya dengan izin dan kuasa Allah dapat 40,000. Subhanallah. Allah menyempurnakan janji-janji. Jadi yang pertama ni tuan sekalian, tentang kelebihan sedekah ni. Sebab bila kita mati meninggal dunia, kalau kita hidup kita nak bersedekah. Itu yang diceritakan. Selalu diceritakan oleh alim ulama bab ni lah. Setiap sedekah tu yang pertamanya dibalas di dunia lagi. Balas kat dunia lagi. Kalau RM1 Allah balas 10. Dan boleh lagi meningkat sampai 700 atau 700 kali ganda lah. Allah ganti paling sedikit 10 kali, paling banyak 700 kali ganda. Dan orang yang paling dermawan adalah orang yang memberi petunjuk, yang mengajar benda ni. Nabi lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling dermawan berbanding dengan sahabat-sahabat, dia paling dermawan. Subhanallah. Sehingga kan diceritakan, ini nak jadi motivasi. Tak boleh macam Nabi yang mana kita boleh kita buat setakat yang dimampukan, setakat yang diizinkan.
Dia kalau pakai ridak, ridak macam ni ridak ni. Kalau ridak dia pakai ridak ni, ridak baru umpamanya, janganlah tegur, janganlah puji. Dia bagi pada kawan dia selalu. Tok guru saya pun macam tu. Dia punya ridak orang cakap, wah lawa lah ni ustaz punya ni. Dia terus bagi je. Nak bagi balik, dia kata dia terkejut, terima. Tak, ambil terus. Kita kalau kita ambil terus, kita kata ambil terus, tapi dalam sakit hati ke? Ni dah ambil terus. Jadi inilah masa ni. Masa apa ni? Untuk kita buat super bikin. Cakap super bikin. Ni time ni. Kira lah tak ada masa dah. Dan banyaklah apa yang saya khabarkan dalam ceramah-ceramah di Allahumma salli di masjid-masjid surah ni dah berlaku dah. Antaranya perkara akan ada lagi perkara yang dahsyat, yang luar biasa yang berlaku. Tidak ada hari melainkan hari tersebut lebih teruk lagi daripada hari yang sebelumnya. Di mana orang-orang politik sekarang ni dah bergaduh antara satu sama lain. Kita harap ini kali berubah, ini kali lebih bagus, ini kali lagi baik. Kan? Sampai saya bagi tahu peranan agung dah betul dah terjadi peranan agung. Ada lagi benda besar lagi nak berlaku tuan-tuan. Apa dia? Yang pertamanya, lepas ni lagi teruk. Lepas ni lagi teruk. Sehingga nanti yang orang-orang politiknya frust berlaku. Frust, semua kecewa. Lepas tu pergi dekat agung. Lepas tu barulah apa yang selama ni saya canang kat orang yang orang tak percaya, orang perli kat saya. Jadi kita ni banyak buat baik tapi suka perli orang. Banyak buat baik suka ngumpat orang. Itu saya kata jangan nanti datang. Jadi sahabat-sahabat ni dia mengerti lepas dia tahu tu, bila dia Nabi pakai jubah baru ke tidak baru, dia orang pun tak puji lah. Ini kalau aku puji dapat kat aku. Dia tak nak. Dia tahu dah. Allahu akbar. Daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang muslim yang mantap sedekah, asyik sedekah aja. Sungguh buat, sungguh. Sehingga disebut tu, ini satu motivasi malam ni mudah-mudahan kan. Kita hendaklah bersedekah sampai kita kaya. Sampai kita kaya, maknanya dengan sedekah tu kita kaya. Jadi anggapan kita selama ni kalau kita sedekah, dia akan kurang lah. Kalau 50 dah bagi 30, tinggal 20, kurang. Itu dalam kiraan matematik 1. Maknanya 1 tu contohnya 1000. 1 tolak 1 kosong. Kita ada 1000, bagi 1000. Kosong lah. Tapi menurut dari aspek sedekah ni, 1 tolak 1 10. Pelik pula. 1 tolak 1 10 dan 1 tolak 1 boleh jadi 700. Cuma lagi kita yakin ke tak yakin dengan janji Allah. Lambat dengan cepat itu serahlah pada Allah. Jadi kalau tak percaya buat. Sedikit sebanyak saya rasa tuan-tuan dah ada pengalaman. Lebih banyak, lebih dahsyat lagi daripada pengalaman saya. Dah ada dah. Kita bagi 1000 insyaAllah dapat 10,000. Lambat dengan cepat ni. Percayalah. Entah macam mana, entah ada je. Yang setengah orang tu bukan yang cara lahir dia sebab musabak ni. Kadang-kadang dia ini apa? Dia sedekah 1000 dapat 10,000. Kalau 10,000 dapat 100,000. Dia sedekahlah 10,000 ni. Sekejap lagi orang ketuk je. Subhanallah, orang ketuk pintu je bagi envelope dalam tepat 100,000. Kita balik rumah 3 hari, seminggu mikir, ya ke ni. Nak bagi. Sebab itu dikatakan masa kita bersedekah, masa kita berinfak, jangan panjang fikir. Jangan banyak fikir. Jangan banyak berkira. Bagi je. Lillahi ta'ala, insyaAllah. Kalau tuan tak percaya, buatlah. Daripada hari ini sampai buat. Esok jumpa lagi sekali, tak jadi godam saya. Allahu akbar. Jadi antara pahala yang paling besar lagi adalah sedekah dalam keadaan sihat. Ini dah stroke, kaki dah patah, dah aksiden, dah bala, dah gaut, dah hati kecil manis, tu ambil peti besi tu. Baru nak ambil duit, baru nak sedekah. Bukan tak boleh. Yang afdalnya ketika sihat dan ketika sayang dengan harta. Tidak dikatakan kamu benar-benar beriman sehingga kamu memberi apa yang kamu suka, yang kamu cintai. Sahabat macam tu. Sahabat ni ibaratnya gila-gila sampai bini pun nak diberinya. La ilaha illallah. Bini pun nak berinya. Ketika mana hijrah orang di Mekah ke Madinah sana, yang tinggal bini pun tinggal, semua tinggal, nak dibagi bininya. Sanggup bercerai. Yang bini pula tak apa bang. Kerana Allah, bukan kerana nafsu.
Yang ni kerana kita nak bantu keluarga dia, kesian dia duduk sini lama. Bini pun tak ada. Aku bini 2 3. Ambil tu bukan yang tua. Yang kedua apa ni, berkerut nak mati tu dah. Yang sakit, yang uzur dah. Bagi yang paling bergetah sekali. Yang paling comel bagi, sanggup. Lillahi ta'ala. Ini bukan cerita kartun, cerita betul. Cumanya sahabat tadi tak sanggup, dia tak nak, sahabat tolak. Kalau kita bagi yang paling tua lah. Ini bini aku mana nak bagi? Ni 100 tahun, nak bagi yang ni je lah. Boleh jadi macam itulah. Disebutkan dalam surah Al-Munafiqun bahawa alangkah baiknya kalau engkau lambatkan, engkau ya Allah lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat jadi orang yang soleh. Ini pahala orang yang sedekah ni. Sebab itulah apa sedekah ni, bila yang dapat membantu kita ni banyak di alam barzakh ialah sedekah. Saya dah bagi tahu tadi, duit tak ada nak sedekah benda. Takkan nak sedekah RM1 tak berbaloi, orang kata. Tak apa, sedekah RM1 pun boleh, setengah. Cukup memadai dengan RM1 nilaian sekarang ataupun dulunya sedekah sebiji korma tu boleh menghalang kita daripada masuk ke dalam api neraka. Syaratnya, ada syarat dia. Syaratnya bila ikhlas tu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sedekah digambarkan oleh ulama-ulama, oleh Nabi SAW ini sangat luar biasa. Dan ketinggian amalan sedekah dan kehebatan sedekah ini akan diketahui setelah meninggal dunia. Dan lagi, bersedekah itu tidak akan menyebabkan seseorang itu berkurangan hartanya atau miskin, tapi insya-Allah akan lancar rezekinya. Akan bertambah lancar rezekinya. Dan sedekah ni lagi apa? Memperkayakan hati. Hati ni. Jadi orang yang bersih, orang yang sempurna iman dia. Sebab kalau kita tahajud, kalau kita sembahyang sunat untuk diri kita, tapi kita ni mengasihi orang lain, kesian dengan orang lain. Sebab itu dalam satu hadis qala Nabi SAW, khairun nas ma yanfa'un nas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak berjasa kepada orang lain, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Khairun nas man yanfa'un nas. Itu yang betulnya. Qala Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man yanfa'un nas. Orang yang memberi manfaat kepada manusia, yang tolong orang susah, walaupun dia tak tahajud, tidak bangun malam, tapi dia banyak ambil tahu orang. Jadi gamaknya Ustaz Abid Liu tu, bila dia dah tolong orang lain tercabar. Ada orang pihak-pihak tertentu tercabar. Dia orang sekat pula, tak boleh. Walaupun kita masa PKP, buat cara PKP lah. Tapi terus kalau kerja-kerja tu boleh je. Setakat berjarak sosial tu boleh je. Ini nak buat baik pun susah ya. Jadi kalau dia buat tolong juga, dia kena bayar saman 100,000. La ilaha illallah. Kisah Asma binti Abu Bakar sangat pemurah walaupun dia tidak berkemampuan. Jadi kalau nak menghilang masa kita sedih, ambil perhatian tuan-tuan. Masa kita sedih, masa kita susah, sedekah masa tu. Masa kita tinggal RM10, sedekahlah RM10 tu semua. Sungguh. Jangan kita guna akal. Islam ni berpandukan kepada wahyu, bukan akal. Tajuk dia, carilah harta untuk Tuhan. Bukan untuk menyara hidup anak bini ya, terhenti tu. Inilah luar biasanya. Sebab inna solati wa nusuki, ibadat wa bahaya hidup ni lillah. Aku saya reta ni untuk anak bini aku, ingat betul dah. Aku belajar ni nak jadi ulama, ingat betul dah. Aku belajar agama ni pasal nanti kerja nak tolong mak ayah, betul dah. Tak. Kerana mencari redha Allah, itu je. Lillahi ta'ala. Yang lain-lain tu alatnya. Alat sahaja. Cari harta ni nak bantu anak bini ni alat. Sebagai sebab untuk mendapat redha Allah. Tujuan yang pertama cari harta ni, cari harta halal ni, Allah suruh. Lillahi ta'ala. Itu pun satu perkara yang baru tu. Marilah kita berusaha mencari harta benda dunia untuk Tuhan. Barulah ada pahala, ada kemajuan. Di sini ada keredaan Tuhan. Dan ada jalinan kasih sayang sesama insan.
Macam selalu saya katakan, bila kita ni berjuang di Malaysia tanah air ni, kita berjuang lillahi ta'ala. Yang dapat faedah untungnya bangsa lah. Bangsa kita, negara kita. Jadi kita tak boleh dah berjuang ni kerana negara, kerana cintakan negara. Memang cintakan negara sebahagian daripada iman. Jadi kita berjuang ni kerana cinta negara, kerana Allah lah. Bila kerana Allah, negara dapat faedah, bangsa dapat faedah, umat yang Islam, yang tak Islam pun dapat faedahnya. Lillahi ta'ala. Ini pun setengah orang tak faham. Ya? Di sini ada jalinan kasih sayang sesama insan. Harta yang kita dapat ini untuk diagih-agihkan. Bila Allah dah reda, jadi barulah dapat apa? Dapat berkat, dapat rahmat. Jadi begitulah indahnya hidup bersama harta tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faedahnya global, faedahnya menyeluruh, cakup dunia, mencakupi akhirat. Pahala pendapat, keredaan Tuhan pendapat, kemajuan pendapat, dapat jalinkan kasih sayang. Bila dah ada semua, hilanglah hasad dengki. Jadi sebagai rumusan daripada apa yang besar daripada sedekah ni, kita bantu orang lain ni, dicerita di Malaysia ni. Di Malaysia ni tuan-tuan, insya-Allah akan berlaku ujian yang berat, yang lebih berat. Ambil perhatian. Dulu saya cakap banyak kali dah. Bila ujian yang berat-berat ni ada petunjuk atau tanda bahawa lepas ni senang. Malaysia ni akan jadi negara yang kaya raya. Jadi itu yang orang ngeling kepala tak percaya. Sebab dia kaitkan ni kaya raya dengan orang yang sedia ada. Dah. Kalau kaya raya ni, dia mesti jalan usaha takwa. Ada di Malaysia ni orang tak tahu. Ada sekumpulan, sekelompok manusia yang bertakwa, yang sangat-sangat cinta dan takutkan Tuhan. Jadi bila sampai dah masanya, mereka ni akan dibantu oleh Allah. Sehinggalah pada ketika itu penyakit COVID-19 pun selesai, habis semua ni. Masyarakatnya berkasih sayang, orang kaya jadi banker, jadi bank kepada orang-orang miskin. Memang begitu. Dan pada ketika itu bila dah dapat iman, orang miskin ini reda. Dia tak ada dah meminta-minta dah, minta sedekah tak ada dah. Dia malu dan reda dengan apa yang dia ada. Orang kaya ni pergi keliling kelalang, pergi cari orang yang susah. Bagi itu bukan sikit. Bagi sampai 50,000, 100,000, lansaikan hutang kawan, lansaikan hutang saudara mara, lansaikan hutang siapa-siapa yang tak dikenal pun. Tak ada bayar balik. Ni nak bayar berapa ni tak ada bayar. Yang kita tak diduga. Islam tu macam tu tuan-tuan. Luar biasa. Sekali bagi zakat tu dah, tahun depan dah tak payah dah minta duit zakat dah. Dah senang dah. Ini akan berlaku bukan negara lain. Negara yang pertama berlaku ni di Malaysia. Saya dah ulang kali cakap dah. Saya sangat-sangat bersyukur kalau disuruh pilih lah. Ustaz ni nak bagi 1 trilion. Saya lebih baik makna saya dapat hidayah dulu, dapat bersama dengan kebenaran, dapat jumpa mursyid, itulah nikmat. Tak payahlah 1 trilion dengan lebih ke sepenuh langit, baru saya tahu nilai dia. Nilai kebenaran tu macam tu. Itu yang kata Jauhari juga yang mengenal Malikam. Siapa tak rasa dia tak tahu. Itu bukan cakap-cakap kosong saja tuan-tuan. Jadi setelah umat Islam, bangsa Melayu ni yang dia punya hardcore dia dah teruji ni, barulah nanti orang nak kepada kebenaran, orang dah nak kepada kebenaran. Sekarang macam sekarang ni lah. Petikai sana, petikai sini. Ulama banyak tak? Banyak. Orang alim banyak, dai banyak, ustaz banyak, ustazah banyak. Boleh selesaikan masalah hutang. Itu saya dari dulu tanya. Masalah hutang, masalah agama pun tak selesai. Kita benci orang ni, kita lantik. Ini masalah yang sesat dikata benar, yang benar dianggap sesat. Yang masyarakat tak tahu apa, ikut je. Ikut je. Jadi saya menyembunyikan benda ni, sorokkan benda ni. Bukan takut, belum sampai masa. Bila dah sampai masa, kau ledakkan. Masa tu ada bantuan Tuhan. Masa tu ada pertolongan Tuhan. Masa tu engkau akan selamat, InsyaAllah. Jadi nak perjuangkan kebenaran ni bukan mudah. Sahabat-sahabat Nabi pun tu dia yang perempuan. Sumayyah tu. Dengan dia punya tu dengan tombak tu, dia punya kemaluan dia, subhanallah. Yang mati-mati. Macam-macam saya rasa. Sejarah akan kembali berulang. Jadi kata-kata terakhir saya ialah
marilah kita sama-sama ni baiki diri. Sebenarnya jamaah kebenaran ni bawa aman, bawa akhlak, bukan bawa kekasaran, bukan nak jatuhkan siapa-siapa, bahkan tak ada niat pun nak jatuhkan kerajaan. Ini kena faham. Jamaah kebenaran tak ada niat pun, sedikit habuk pun tak ada nak jatuhkan kerajaan, nak ambil alih, tak ada. Kalau ada tuduhan macam tu tak betul. Habis tu macam mana kerajaan bagi? Nak ambil ni kuasa negara. Dah sebab dah teruk, politik dah teruk, ekonomi dah teruk, dah miskin dah. Siapa boleh tak ambil duit? Tak ada. Tapi orang yang bertakwa ni dia ada aset. Aset dia Allah, bank dia Tuhan. Kita bila dengar bank tu Tuhan, kita kata gila. Kita tak faham. Sebab kita punya pemikiran ni dah jauh sekularnya. Sedangkan orang lain dia berzikir, dia minta dengan Tuhan. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf, bila disuruh buka ni pasar Islam ni di Madinatul Munawwarah, dia bertobat bangun malam, menangis tu, minta dengan Allah. Kita tu ada bank pinjam. Bank Islam ke, bank apa, kita pinjam bank. Nampak bank. Sebab tu jemaah kebenaran RM1 pun tak pinjam duit bank. RM1 pun tak pinjam. Tapi tuan-tuan tak ambil tahu. Tuan-tuan tak ambil kisah. Tuan-tuan tak tahu. Tak percaya pun. Tapi saya yang faham, saya yang tahu. Sebab tu saya berani cerita benda macam ni. Sebab tu ujian saya pun boleh tahan juga banyaknya. Tapi belum sampai masa, buat apa saya layan orang yang tak ada autoriti ni. Tunggu masa. Baru ni saya jumpa Habib apa? Habib ni Syekh Husin Al-Atas. Saya telefon dia nak jumpa saya di ni. Dia adalah penulis yang terkenal, ahli yang peramal semua ni, hebatlah. Saya juga ditangani dengan peguam lah. Peguam yang nak bantu saya semua. Sebab ujiannya banyak tuan-tuan. Tapi kita kena lah. Kita kena berjuang. Jadi apa yang saya cerita ni mudah-mudahan baiklah. Bukannya tak baik, bukannya ajak gaduh. Nak ajak berakhlak, berkasih sayang, tolong orang, baiki diri, bertaubat, baru kita layak. Orang lain tak ada. Orang lain ni berjuang nak jatuh ke orang. Jatuh ke orang, nak kuasa. Lepas tu nak kuasa belum tentu lagi dia adil. Kena faham. InsyaAllah itu saja. Mudah-mudahan dengan motivasi berkaitan dengan infak fisabilillah, dengan sedekah ni, kita cabar diri kita sendiri. Ya ke ni? Tambah-tambah yang bercakap ni, kita cuba dengan RM10, kita tunggu. Tunggu seminggu, tunggu tak ada pun, tak payah sedekah. Siapa yang yakin, dia sedekah 10, tak ada pun, dia bagi lagi 20, dia bagi lagi 50. Tengok sebulan ke 12, tu dia. Kadang-kadang tak payah, itu lama sangat. Biasanya kejap je. Dapat tu sekejap je, berganda-ganda. Cuba tuan buat. Catatlah, takut lupa kan. Hari ni berapa bulan, aku bagi ni dekat masjid ke kat mana bagi. 20, bagi kat orang tu. Niat lillahi ta'ala. InsyaAllah 10 kali ganda. Betul, 10 kali ganda. Dan salah seorang yang buatnya, Ustaz Abid Liu, dia mempraktikannya, mengamalkannya sampai sekarang. Sanggup keluar berapa puluh ribu, ratus ribu. Dia keluar saja, keluar. Allah, malu kita orang Melayu. Wallahu a'lam. Ada soalan?